Plan B1 hingga B9 dan B40 dan Kepala Pembangunan P6 dan P7 terbuka semula untuk dibahas. Sila, Mak Tampau. Tan Sri Ketua, saya pohon turut serta dalam perbahasan peringkat jawatankuasa B3, 1000 dan 2000 pengurusan korporat dan pengauditan. Kita baru ini dikejutkan dengan laporan Ketua Audit Negara, dan tiap-tiap kali laporan Ketua Audit Negara dikemukakan, menteri-menteri dan kerajaan pura-pura terkejut dan memberi jaminan tindakan diambil. Tetapi saya masih ingat tak kala Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ahmad Nordin menjadi Ketua Audit Negara, sejak itu lagi sebelum beliau diangkat menjadi pengurusi Suruhanjaya BMF, beliau telah mencatat beberapa kelemahan, tidak separah sekarang, tetapi ada langkah-langkah diambil. Umpamanya ada lembaga pada ketika itu namanya Maju Ikan yang kemudian dibatalkan, dan di antara sebabnya ialah pembelian bot kecil nelayan. Bila ditanya, bot tak sampai, order dibuat, bayaran dibuat. Bila ditanya pegawai berkenaan, katanya bot tenggelam dan perkara itu ditutup begitu sahaja. Itu sebagai contoh bagaimana pada peringkat itu sekurang-kurangnya, dalam hal yang agak kecil yang melibatkan ratusan ribu ringgit, ia mengejutkan dan tindakan cuba diambil. Tapi sekarang kebocoran dan kerugian dari perkara yang sekecil, membeli screwdriver, komputer, sehingga sebesarnya, semua beri jaminan tindakan diambil. Sepatutnya tiap-tiap menteri memberikan jawapan yang tegas, tindakan diambil melalui ketua seusaha kementerian berkenaan, supaya ada makna pengauditan ini. Saya alu-alukan tindakan dan keberanian Ketua Audit Negara dan pasukannya yang mengenangkan isu-isu ini. Dan kalau kita ada menteri KPI dan sebagainya, tak payah sibuk soal lain. Kaji laporan Ketua Audit Negara dan perbaikinya, itu pun sumbangan besar kepada negara. Tetapi kalau kita hanya sibuk dengan rangka-rangka yang canggih, pengumuman demi pengumuman, nak mempersonakan sedikit orang, tetapi kesannya tidak ada. Lihat saja laporan Ketua Audit Negara tahun ini, tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. Apakah ada perubahan yang lebih positif, atau kita kekal malah lebih parah dalam beberapa aspek pelaksanaan? Saya menyatakan di sini berdasarkan laporan Ketua Audit Negara yang kami ikuti sejak puluhan tahun yang lalu, ternyata tidak ada kesungguhan. Lebih-lebih lagi sekarang dalam pimpinan kerajaan sekarang, karena kesibukan mereka ialah membelanjakan sesuka hati, mengedepikan proses tender, kemudian nak salahkan pegawai-pegawai saja. Saya tak katakan kita harus pertahankan semua pegawai yang terlibat yang dianggap salah, tetapi saya anggap kelemahan ini berpunca dari pimpinan politik yang lemah, yang tidak mempedulikan soal pertanggungjawaban dan ketelusan dalam pentadbiran kerajaan. Kita lihat saja umpamanya sikap menteri-menteri dalam soal rasuah dan kerugian-kerugian besar. Kita ambil PKFZ. Mana menteri yang sanggup pada mulanya mengambil tindakan? Mana dia suara ahli parlimen? Tentunya ahli parlimen lebih takut lagi kerana pengaruh orang-orang dalam PKFZ. Tetapi mana dia suaranya? Sehingga didedahkan bertahun-tahun, barulah pura-pura ambil sedikit tindakan. Dan yang bertanggungjawab itu menteri-menteri kanan. Bekas Menteri Pengangkutan Tun Ling Leong Sik, setelah Datuk Seri diangkat jadi Tun, apakala dibuktikan penglibatan beliau dalam kecurangan, kerompakan dalam PKFZ. Tan Sri Ketua mungkin sebut, oh kita guna istilah ini. Apa istilah lain? Cuba ganti dalam PKFZ ini. Kalau belanja yang sedemikian dan tanggungan yang sedemikian. Dan kemudian Menteri Pengangkutan berikutnya, dan beberapa pegawai lain, dan kita tidak tahu mana kesudahannya. Jadi audit itu satu hal, dia membantu kita untuk memberi
mendapatkan keterangan yang cukup. Tetapi untuk pemerintah, untuk kerajaan yang bertanggungjawab, tindakan dalam item berkenaan itu harus diambil. Tidak cukup umpamanya menjerit di Dewan mengatakan kami ini PK kepada rakyat. Ya, bantu RM40,000 atau RM100,000 atau setengah juta satu kawasan. Rugi PKFZ 12 bilion. Tanggungan perwaja 13 bilion. Bayaran oleh Kementerian Keuangan 2 minggu setelah saya dipecat kepada perwaja 36 bilion. Dan soalan-soalan saya tidak dijawab sampai sekarang. Apa alasan Kementerian Keuangan menutup kes itu dengan sebegitu mudah? Bukan tanggungan, bayaran. Jadi apa makna 3 bilion senang je bagi pada tauke. Kemudian kita sibuk dengan 30 juta canang satu negara, bagaimana kita beri khidmat kepada rakyat jelata. Ini bukan soal pegawai, ini soal pimpinan negara. Saya sebut tentang subsidi IPP, dijawab semerono. Subsidi IPP berbeda dengan peruntukan yang banyak kepada rakyat. Subsidi kepada tauke-tauke besar. Siapa berani sentuh tauke-tauke besar? Nak gunting semula pun susah. Jangankan tindakan, gunting semula. Dan malah ada ketika menteri bagi jaminan, ya, kami bersedia gunting semula. Perjanjian IPP. Siapa dia yang dapat IPP? Genting Sanyen, tauke genting. Untung catat ratusan juta. Siapa dia? YTL. Untung catat ratusan juta. Jawabnya, oh, YTL dapat juga di negara-negara lain. Lihat rekod keuangan di Malaysia dan di negara-negara lain. Keuntungan sinilah yang paling besar. Kerana apa? Kerana sekongkolnya pemimpin-pemimpin negara dengan syarikat-syarikat besar. Kalau pimpinan negara punya integriti, kewibawaan, keberanian, courage, mereka boleh bergunding dengan mana-mana tauke besar tanpa kira dan tetapkan syarat yang baik. Kemudian ada Batu Pahat nak cakap, siapa? Ya, Batu Pahat bangun cakap. Ahli hormat, tidak ada dalam Dewan, tidak ada cabar-mencabar. Batang tahu, sila teruskan, sila. Saya tidak sabar, sila. tapi saya tahu terutama Timbalan Menteri patut tahu adab dan akhlak. Biar budak-budak dengar. Sila dia teruskan. Tidak boleh jerit dari belakang saya sembunyi. Sudah kaya-gaya. Ya, cuba tanya kedudukan pendapatannya. Kaya-gaya kemudian jerit. Saya bagi ruang. Bukan cabar, saya nak bagi ruang. Tanya, kalau apa yang saya katakan ini tidak bertanggungjawab. Saya tidak gunakan ruang di Parlimen Tan Sri Dato' kenal saya. Ada bukti saya sebut, tak ada bukti saya diam. Ini PKFZ ada bukti. Tak, saya bangkitkan tadi yang 8 juta saham Gombak tu macam mana? Ya, baik, saya boleh jawab. Siasatan sejak 1998. Siasatan sejak 1998. Tahun ini 2009. Apa yang jadi? Ditutup kerana tidak ada asas. Saudara cakap sebagai ahli yang berhormat, Timbalan Menteri Pelajaran. Saya tak tahu. Pelajaran. Saya tak berkenai. Cakap soal Islam, ungkapkan dengan istilah. Soalan kaitan tuduhan fitnah dengan fakta lain. Tan Sri Dato' tahu. Tan Sri yang berhormat sendiri sebut Anwar punya 3 bilion ringgit. Dia siasat. Saya cabar siasat saya. Terima kasih. Yang berhormat menteri beranggut. Memang saya sahabat, saya suka. Saya cabar siasat saya. Cabar siasat akaun saya dalam negara, luar negara, termasuk di Switzerland. Dan saya kata Perdana Menteri sekarang, bekas Perdana Menteri, termasuk Perdana Menteri yang lama tu, siasat akaun dalam negara dan di Switzerland. Mana ada jawapan? Yang ada ialah fitnah berterusan. Termasuklah ustazah dalam UMNO pertahankan. Saya nak bagi tahu di sini, saya cabar suruh siasat saya dan semua yang ada akaun dalam negara dan luar negara.
Kerana media UMNO dan Barisan Nasional guna sepenuhnya. Anwar punya 3 bilion ringgit. Diam. Saya tahu sekali pasukan kanan SPRM ke penjara Sungai Buloh dan menjumpa saya. Bersabit 3 bilion ringgit. Saya bagi kenyataan. Diam sehingga 2009. Minggu lalu pengarah siasatan BPR buat kenyataan bersumpah di mahkamah mengatakan kami telah melakukan siasatan menyeluruh terhadap tuduhan tersebut, kami dapati tidak ada asas, kes tutup.